Sini tempat yang sel-sel sepatut berhubung, Tapi dia tak berhubung. tak boleh nak berhubung. Dia tak develop. Wow. Walaupun kita bagi Lepas tu dia boleh bakar kalori. bakar kalori. Bakar kalori dalam. Mana Izzat? Every kanak-kanak ni lain dia punya immune system. Ada yang kuat, ada yang kurang. So tak boleh nak pinpoint. Kita tak boleh tahu yang mana. Aku ambil tapi aku sakit lagi. Ni kenapa lepas cucuk aku sakit? Hari ni kita patah balik ke KMI Kuala Terengganu, jumpa dengan Dr. Muhammad Saleh. Beliau adalah pediatrician dan klinik dia, aku rasa ramai kolektor toys yang kita yang dewasa pun nak datang sini. Sebenarnya Dr. Saleh dia punya klinik ni, dia sebenarnya memberi psychological impact juga. Budak-budak datang tak takut kan Dr? Tak takut. Kita memang buat supaya dia tak takut. Somewhere that Alif recently baca, tapi kesahihan dia Alif tak tahu ataupun betul ataupun tidak. The increase of autistic children. Dan dia kata yang it is due to high screen time. Betul ke tak? To be on the true side, memang not really lah. Sebenarnya not really menyebabkan autistic child, tapi dia ada banyak kesan lain. Okay. Zaman sekarang tengah makan pun TV ada skrin, dia akan tengok semua cerita lah, semua jenis cerita, dan the common ada macam Cocomelon, semua tu. And it is not good. Kita memang ada research terbaru, kita dia daripada 2018 lagi, tapi dia baru keluarkan result dia. Dia letak MRI, dia letak wire dekat kepala ni, dekat kepala budak-budak ni, dan dia masukkan dalam MRI tu, budak ni pegang skrin, dia swipe dan dia main lah. Then what they see adalah otak dia makin mengecil. Thinning of the cortex. Thinning of the cortex. Thinning of the cortex. Cortex ni area yang kita ada tempat untuk kita fikir, untuk kita nak language development. Situ tempat yang dia ada white matter. Pernah dengar sel-sel berhubung kan? Orang duk sebut sel-sel berhubung. Sini tempat yang sel-sel sepatut berhubung, Tapi dia tak berhubung. tak boleh nak berhubung. Dia tak develop sebab Because tak of ada screen time? stimulation. Because of tak ada stimulation. Oh my god. I wasn't ready for this answer. Kita ingat that because zaman sekarang ni screen time is a way of life. Your phone is screen, TV screen, but rupanya ada impact on the next generation. Next generation. Kids will have lower IQ. Most likely. That's what we are seeing now. Oh my god, what a... orang kena dengar, orang kena tahu ni dok. That's why dia kata, biar anak-anak kau boring. Biar anak-anak kau take out the screen, biar anak-anak kau boring, then otak dia akan guna creativity dia, imagination dia untuk play. Betul. Wow, screen time boleh affect generation negara kita tau. Kalau kita nampak sekarang ni kids yang kita duk bagi habis, aku pun kira kita pun tergolong juga. Tapi kita ingat maybe dia dah pergi sekolah dari pukul 7 pagi sampai pukul 3, pukul 4 dia dah habis sekolah kan, dia balik, kita nak bagi dia relax. That's not actually relaxing actually. Not relaxing. Umur berapa yang masih dia boleh jumpa pediatrician? Ataupun lepas tu dia dah masuk kategori mana? At what age that you still consider boleh bawa jumpa pediatrician lagi? Pediatrician usually kita tengok 18 years and below. Oh, 18 years. 18 years and below. Sometimes ada setengah klinik dia akan 16 years and below. So for me macam tu lah. 18 up to 18 pun boleh jumpa lagi. Sebab teenagers, dia after 12 dah masuk teenagers, they're not really adults. Sebab dia still ada emotional issue, banyak issue lagi. Tak stable lagi kan? Tak stable lagi. So they are not truly adults. Kalau doktor punya dari case studies ke through your patients, pesakit-pesakit yang datang ke KMI Healthcare ni, my kids are addicted to screen. Ada tak dia datang jumpa doktor ni? Ada. Dan memang kita bagi advice, tapi I think the first thing yang parents akan notice adalah once dia masuk sini, anak dia tak payah pegang skrin. Boleh sebab dia nampak ada benda lain yang boleh main. So maknanya dekat rumah tu tak payahlah simpan-simpan toys. Kan? Let it tengok ni doktor ni bilik tau ni, penuh ni. Ali pun kena buat. I think it's easier lah. Sebab you can make satu area, designated area untuk dia play, then dia boleh play kat situ. Oh my god. Eye-opening statement. Boleh menurunkan IQ kanak-kanak, too much screen time. Dan bukan tu je, yang lagi satu yang worrying adalah daripada doktor beritahu cause of depression and suicidal thoughts bermula apabila kanak-kanak itu terdedah dengan skrin pada usia yang muda.
Oh my god. Itu memang mengejutkan. Hari ini sekarang kita dekat KMI Kuala Terengganu untuk program derma darah yang selalu KMI Healthcare Kuala Terengganu buat. So hari ni dari pukul 9 sampai pukul 2 ada ramai orang kat Kuala Terengganu datang derma darah. Aku sebenarnya nak derma darah. Tapi sebabkan aku ada dekat UK 97 sampai 99 ada mad cow disease. Tapi apparently sekarang semua dah boleh derma dah. Tahukah anda satu beg darah boleh menyelamatkan 3 nyawa? Ni adalah sebenarnya hero sebenar. Ni. Assalamualaikum. Selalunya kalau ada buat program macam ni kan, berapa banyak beg darah boleh dapat? Macam hari ni target 30 hingga 50? Setakat ni 25. Dah 25 dah? Belum apa-apa lagi. Dah 25 dah. So bila dah ambil ni, ambil masa berapa lama? Selalunya seorang tu boleh derma berapa beg? Seorang satu beg saja. Okey. Bezanya kuantiti lah. Okey, apa kebaikan dia orang yang derma darah? Pertama dia akan sihat lah. Ha. Sebab blood circulation tu lancar lah. Lancar. Lepas tu jantung, Ha. organ-organ yang blood supply tu akan mencukupi lah. Wow. Walaupun kita bagi Lepas tu dia boleh bakar kalori. bakar kalori. Bakar kalori dalam. Mana Izzat? Hero negara kita. Wakil KMI kita. Memang tiap-tiap kali derma darah, ada je mesti chairman bagi kan? InsyaAllah. Masya-Allah. Berapa kali dah tak terkira dah? Baru 15. Baru 15 kali. Baru 15 kali. Maknanya dah berapa? Dah menyelamatkan 5 nyawa dah. Oh, tak? Steady lah. Okey, mantap bang. Rest dulu. Betul. Macam mana vaksin ni dia bekerja? Kita selalu cakap be responsible bila pergi sekolah, anak-anak kita vaksin supaya dia tak menjangkiti dan dijangkiti. How does it work sebenarnya vaksin? Kalau untuk senang faham lah, apa yang the theory is, you give the body untuk kanak-kanak tu weaken atau that virus punya komponen. Okay. So benda tu akan trigger immune system kita. So next time bila ada kuman yang betul datang, we have ready, we prepare all the armies dalam badan antibody untuk lawan penyakit. Tapi kalau orang ada option nak untuk dia tidak ambil, kalau dia kata okey lah, tu aku opt untuk tak nak ambil vaksin. Itu atas tanggungjawab parent masing-masing. Okay. Because benda ni big, orang kata banyak argument. Tapi kalau tanya saya as a parent yang bertanggungjawab, get the information right lah. Okay? Kalau you nak dapatkan maklumat, sekarang every maklumat di hujung jari. Accessible. Accessible, you boleh dapat kan. Dari pengalaman doktor sendirilah, mungkin ada yang bila bercakap, bila cucuk kan, dia kata kenapa aku sakit lagi? Dia kata, aku ambil tapi aku sakit lagi. Ni kenapa lepas cucuk aku sakit? Dia bukan kata you cucuk, you protect from everything. Okay? So something like you ambil BCG, you protect from TB punya infection. Okay? Bila you bagi injection atau vaccination ni, dia akan reduce the risk lah. Even kalau you cucuk influenza, you still boleh dapat influenza. Tapi at least dia tak seteruk yang you tak ambil. Kita selalu cakap anak-anak ni, diorang punya immune system is strong. Kita cakap sebab diorang baru lagi. You must understand, kalau kata dalam kanak-kanak, okay, the first 6 months dia punya immune system tak kuat lagi. Okay, dia tak ready. Macam kita lah, dia tak training apa semua, tak ada antibody pun tak kuat lagi. So yang protect dia the first 6 months adalah maternal punya antibody, antibody mock, and then the breastfeeding daripada mock punya antibody. Benda tu yang protect. Every individual, every kanak-kanak ni lain dia punya immune system. Ada yang kuat, ada yang kurang, ada yang okey. So tak boleh nak pinpoint, kita tak boleh tahu yang mana. And everything kalau kita nak dapatkan fakta, make sure you get your facts right and facts with facts. Betul. Kan? Apa-apa pun, it's on our own shoulders, our own responsibility, how to bring up your own child. Of course, kita nak bagi yang terbaik. And jangan risau, apa-apa saja kita ada pakar-pakar for you to seek advice. Biarlah 5-6, bukan second opinion, 5-6-7 opinion kan. Yang penting jangan tanya doktor, ChatGPT.
So, that's it. Aku punya 72 jam dekat Kuala Terengganu filled with so many things. Banyak benda yang aku buat kali ni. Aku tak sempat nak share kat korang aku punya run. What a beautiful city. What a beautiful state. Fakta. Mungkin ramai yang tak tahu. Terengganu adalah negeri paling bahagia di Malaysia. Dah menang dah di-announce tahun ni. Orang Terengganu memang best. Orang yang best, orang baik-baik, makan sedap-sedap. Dan yang paling best, aku dapat bawa Izzat hari ni untuk bawa dia punya diet. Apa benda kat tangan kau? Ya Allah. Baru nak start jenis dah ada. Kau tunjuk sikit apa kau pegang tu? Ya Rabbi. Tengok. Weh, dia order ni tu. Zat. Stay tune untuk journey. Aku tak tahu semua 5 km dia dah berjaya buat. Mungkin lepas ni 10, 15, 20, 21, 40. We'll see. Anyway, happy birthday kepada KMI Healthcare. Terima kasih atas segala bantuan dan sokongan kepada semua yang pergi ke hospital KMI Healthcare. Semoga KMI Healthcare terus berjaya dan terus menyumbangkan kasih sayang kepada kami yang memerlukan sokongan, dorongan ke arah kesihatan yang lebih baik.